ada lagi Mortal Coil untuk mengelakkan daripada Shadow Stampede tersebut. 1.8 saat kalau terkena dinding. 1.8 saat. Sungguh berharga. Waktu yang akan dibelikan oleh Zon kalau dapat level 4. Tapi tak dapat level 4 lagi ni. Ya, dia level 3 saja. Isnami dah level 4 dan dia terus engage pada Pedri. Tak tunggu. Nampak peluang terus gas je. Yup, di mana stun juga Stun. telah pun dikeluarkan. Dan Oh, one shot Zon! yang sangat-sangat baik. Let's go! Zon diberikan kepada pasukan Malaysia. Tetul juga menjadi untuk dapatkan. Masih lagi awal untuk bergembira, tetapi sekurang-kurangnya ini berita yang sangat berharga untuk kita. Ya, level of aggression yang sangat bagus dan ini saya boleh cakap di mana pengalaman main game tanpa henti, di mana mereka dah boleh agak cukup atau tidak damage. Sebagai itu adalah Fredrin. Biasanya orang macam Fredrin kan sangat kelas pada early game, tapi mereka menjagakan yang cukup. Damage itu cukup. Dan terutamanya seperti tadi tak ada flurry. Kalau ada flurry mungkin mereka salah mengambil kira berapakah damage keluar mereka. Tetapi sekarang ini mereka boleh melakukannya dengan lebih baik lagi. Izanami melakukan zoning. Guys cuba untuk mendapatkan gold plating. Setengah telah pun dilenyapkan. Menciptakan lagi farming beliau. Tetapi di bahagian atas hampir-hampir sahaja Momo berjaya untuk menjatuhkan Kosa Piset. Sekarang ni mereka boleh dapatkan tarik di bahagian atas ni sebabkan efeknya Mortal Coil. Begitu juga dengan Demon Slayer. Mereka boleh tumbangkan tarik di bahagian atas ni seawal minit yang mungkin. Jadi Yuzong dah tak ada tempat untuk berlindung. Pasukan Malaysia tumbangkan satu turret yang berharga seawal 3 minit. Sekarang ni permainan disiplin perlu diterapkan untuk kalau mereka mahukan game yang terakhir. Syamil, awak sendiri yang cakap kita perlukan early game yang sangat kuat dan sekarang ni early game mereka sangat-sangat kuat. Ya. Dan lagi dengan Zorn dan juga Izanami sekarang ni mereka perform dengan bagus. Sekarang ni Claude gerak ke arah belakang. Pada bahagian awal-awal ni saya rasa macam mereka boleh pressure tapi saya rasa Cikgu Guys dah memberi arahan. Saya tak kisah 1v2, 1v3 Datang. saya just pastikan yang saya hidup je. Jadi yang lain mereka punya rotation jadi lagi laju sebab mereka tak terfikir macam alamak nak kena pergi bawah ke nak kena pergi tak. Dekat lane. Yes. Nampak mereka nak turtle yang kedua. Ya, mereka nak turtle yang kedua, jadi untuk Cloud nak cari farm agak sikit sukar. Bukan sahaja mereka nak turtle yang kedua, malah mereka paksa Cloud untuk berundur terlebih dahulu. Diodom datang. Begitu juga dengan di mana Izanami dah buka map awal-awal untuk pasukan Malaysia sebenarnya. White Charge tidak akan terkena terlebih dahulu. Kalau Alta telah pun dibazirkan ketika ini. Mereka akan berundur. Tower. Itu yang mereka mahukan. Turret berjaya untuk didapatkan terlebih dahulu di bahagian bawah. Nibiru Special telah pun dikeluarkan Black Izanami. Black Dragon Fall. Mereka tersekat dekat dinding. Konami ditumbangkan. Sokron juga menerima nasib yang sama. Sambutan yang baik. Pelika daripada Izanami. Cuba untuk dapatkan sesuatu tapi ini dia. Black Dragon Naga Ball sebenar. hitam yang asli telah pun tiba mencari kontingen Malaysia. Izanami terpaksa ditumbangkan terlebih dahulu. Pasukan Malaysia perlu berundur sekarang ni. Tak boleh terlalu terburu-buru. Cikgu Gas mungkin akan ditarik semula. Nem Chandavan akan mendapatkan kill yang penting tersebut. Apa yang berlaku kepada pasukan Malaysia ketika ini? Sedikit kesilapan. Momo masuk semula. Dapatkan kill yang berharga. Mungkin 2 kill berjaya untuk didapatkan terlebih dahulu. 2 kill. Cuba untuk dapatkan yang ketiga. Tapi dia kata cukup. Bersabar. Wahai perwira negara. Sabar, disiplin itu yang penting. Mereka dah pun mendapatkan kelebihan sebentar tadi. Lihat kemudian terus saja memberikan serangan balas. Nasib baik rotasi semula. Serangan balas semula diberikan daripada pasukan Malaysia. Berjaya untuk mendapatkan kelebihan di tangan mereka semula. Dan sekarang ini fokus patutnya diberikan kepada turtle yang kedua. Pertukaran lane terus saja dilakukan oleh kedua goal laner buat ketika ini. Tetapi Izanami melakukan flank. Konami nak pergi mana? Tak ada tempat nak lari. Tak ada tempat dah nak lari. Pasukan Malaysia mendapatkan kelebihan ini sedikit demi sedikit menjadi pasti. Di bahagian atas juga perlu didapatkan. Kalau beginilah momentum yang ada, peluang peratusnya sangat-sangat tinggi. Ya, sekarang mereka berjaya untuk dapatkan lagi satu turret pada bahagian atas. Manakala kita tengok Chibi fokus saja kepada turtle. Mereka pastikan yang mereka boleh dapat bukan satu. Mereka dapatkan 2. Dan saya rasa target seterusnya adalah dekat kawasan tengah. Zorn, di open map, nampak semua orang berdekatan. Izanami juga pada bahagian awal game disebabkan dia ada advantage yang besar. Dia boleh keluarkan damage yang sama besar juga. Dan seperti mana yang kita cakap, perbezaan game pertama dengan ini adalah Estes healing yang banyak tapi dia tak menghalang anti-heal punya function. Jadi dekat sini, ban Florin sama-sama. Tapi again, game belum habis. Tak boleh terlampau excited. Kita excited, yes. Tapi macam Jangan yakin dulu. Perjalanan masih lagi jauh. Kasih pecah dulu, Crystal. Ya, kasih habis dulu terlebih dahulu game ini. Dan di mana terus sahaja melakukan pertukaran lane sekali lagi. Cubaan untuk mendapatkan inner turret di bahagian bawah pula. Kemudian cuba untuk melakukan pertahanan. Tetapi Izanami sekali lagi melakukan zoning dengan begitu baik. Kosa Piset terus saja dihalau. Tetapi seorang telah pun tiba. Wow! Cikgu Guys! Satu kombinasi yang mantap.
Izanami juga dikorbankan ketika ini. Ciku Guys flicker. Ini yang saya bincangkan. Dia tak takut mati. Tapi lihatlah bagaimana Kosal preset mencari di bahagian belakang terlebih dahulu. Terlalu yakin. Zon menyelamatkan keadaan. Dia jaga temannya. Dia jaga. Rakan pasukannya sangat-sangat baik. Satu kesilapan daripada pasukan Kamboja. Begitu juga dengan Oh, Chibi ke depan. yang baik. Tadi awal-awal tadi Izanami dia menjaga, tetapi kemudian Zorn menjaga. Dan sekarang ni Zorn, adakah dia terlampau ke depan? 5 banyak damage. Tapi dia boleh melarikan diri. Sekarang ni pasukan Malaysia boleh nampak mereka ada paksa sedikit. Ada bagusnya, ada yang tak bagusnya. Dan di mana kalau kita melihat sekarang ini Kamboja masih lagi berjaya untuk melakukan pertahanan di bahagian tengah sebentar tadi, tetapi Zon seperti hero walaupun sedikit lewat tapi berjaya menyelamatkan keadaan, berjaya untuk menyelamatkan Ciku Guys goal liner yang penting untuk pasukan Malaysia. Dan lihat sekali lagi asakan akan diberikan kepada bahagian bawah buat ketika ini. Pasukan Kamboja sedikit bingung nak memberikan pertahanan kepada bahagian mana buat ketika ini. Saya puji tindakan Ciku tadi tu Flicker untuk dapatkan kill. Tapi dalam masa saya risau. Betul. Ada risau. Tak, dia percayakan kawan dia. Dia percayakan Izanami. Dia percaya yang Zon cakap aku on the way. Tapi again, Izanami pun dekat dalam game ni, dia perform dengan sangat bagus. Kita tengok macam mana dia terrifykan tadi, menyebabkan dia tak boleh nak gerak. Jadi, Ciku free damage. Damage. Tapi kita ingat game yang pertama tadi kita berjaya untuk tumbangkan semua auto Betul, turret pasukan betul, Kamboja tapi kita comeback. tertewas. Tapi sekarang ni untuk pasukan Malaysia kita perlu berhadapan dengan sekali lagi untuk pasukan Oh, Kamboja cantik terlebih dahulu. tu. Damage yang besar telah dikeluarkan Ciku Guys. Berjaya untuk mendapatkan Nen Candavan terlebih dahulu. Kosal preset terbangkan nyawa tinggi tapi dia berakhir dengan nyawa sangat rendah untuk pulang terlebih dahulu. Ciku Guys dapatkan turret di bahagian tengah. Terperangkap di tengah-tengah team fight. Sokro akan ditumbangkan terlebih dahulu. Mega kill untuk Patrix. 6 kill yang sangat berharga untuk goal line pasukan Malaysia. Satu lagi turret ditumbangkan. Seawal 8 minit diperlukan. Pasukan Malaysia Dia ada kena peluang yang push. cerah untuk dapatkan turret di bahagian tengah ini. Tengok betapa sakitnya Yusof tu. Uish. Sabar. Ini masih lagi awal. Mereka dah pun berjaya untuk mengawal segala-gala kawalan map buat ketika ini. Mereka masih lagi perlu menantikan a lot. Dan ini akan memberikan peluang lebih besar lagi untuk mereka menjatuhkan benteng pertahanan pasukan Kamboja. Jangan terburu-buru terlebih dahulu. Perlu ingat kemampuan Kamboja 4,000 untuk melakukan gol. comeback. Terutamanya ada Club, ada Kon Army yang masih lagi menantikan saat untuk bersinar. Dekat sini saya cuma nak cakap kalau ada sesiapa yang pakai earphone, nanti bila nampak kalau ada peluang untuk pasukan Malaysia nak menang, cabut kejap je. Kejar cabut. Ini saya bagi warning kepada semua again. Cambodia kita dah bincangkan. Ya. Bukan saja untuk game ini tapi banyak kali mereka boleh mendapatkan comeback. Betul. Jadi peluang tu tetap ada, sentiasa ada. Tetapi sekarang ni pasukan Malaysia yang saya suka, dia teruskan dia punya aggression. 3,000 gol Ciku Guys meninggalkan Kon Army buat ketika ini. Satu jarak yang cukup besar. Boleh dikatakan perbezaan sebanyak 2 item dekat sini. Tetapi soalannya, adakah Malaysia mampu untuk menutup game ini dengan kemas? Lot telah pun ada. Ini adalah langkah pertama mereka untuk menembusi pertahanan Kamboja. Itu yang kita cakap. Kita kalau nampak Ciku Guys, dia kalah lane. Tsunami. Sekarang ni Islami berada ke depan. Ada tembok untuk menghalang. Cantik. Dan dia berjaya untuk dapatkan ke altar dan Ya. Black Lord Dragon kena Form. dapat Black Dragon Form nak kejar mereka. Kak Alta. Lari. Sekarang ni mereka perlu larikan diri terlebih dahulu. Izanami di bahagian belakang cuba untuk dapatkan trade kill tapi tidak berjaya. Kal Atta yang digunakan oleh pasukan Kamboja Ya, berjaya untuk Dorothy, halang. Dorothy, Tapi Dorothy. lihatlah dekat Ciku, bahagian belakang Ciku. ketika ini. Ciku Guys lakukan flanking juga. Dekat bahagian belakang. Tak ada Blessing of the Moon Goddess yang boleh dikeluarkan. Tapi lihatlah Ciku ditarik terlebih dahulu. Flicker untuk menyelamatkan diri. Nem Candavan cuba untuk dapatkan kill pembalasan. Tapi Wajas yang sangat kembar daripada pasukan Malaysia ketika ini. Ciku Guys dicari terlebih dahulu. Akan dikembalikan. Jawapannya ya. Daripada pasukan Malaysia berjaya untuk ditumbangkan. Tapi double kill diberikan kepada Chibi. Yang menyebabkan keadaan masih lagi berpihak. Pasukan Malaysia. Gerakan agresif untuk mereka memastikan tiada orang untuk melakukan pertahanan, tetapi Konami masih lagi hidup. Begitu juga dengan Theodem dan juga Candawan dekat sini untuk melakukan pertahanan 3 berbanding 3. Tetapi adanya Lord dan tak ditemukan Izanami juga dalam perjalanan. Blazing Duet telah juga untuk melakukan clearance wave. Adakah Malaysia terpaksa pulang buat ketika ini? Nampaknya ya, mereka perlu bersabar menantikan peluang serangan yang seterusnya. Ya, sudah cukup itu sebenarnya. Walaupun lot ini tak dimanfaatkan dengan betul, tetapi sedikit sebanyak akan memberikan tekanan kepada pasukan Kamboja. Yang sekarang ni Ciku Guys sampai full item. Baru 11 minit dekat dalam game ini. Dan kita boleh nampak di mana dari segi damage, Claude dah start rasa sedikit.
Tapi disebabkan dia hanya ada Diamante Sword dan juga Golden Staff, kalau ada waktu untuk mereka lawan, ini waktu yang sesuai juga sebenarnya sebelum pasukan Cambodia berjaya untuk dapatkan full item. Manakala untuk pasukan Malaysia, mereka dah ada item advantage dekat sini. Tapi again, itu hanyalah Elemental Lord. Jadi memang susah untuk mereka nak dapatkan apa-apa kelebihan. Tapi bila ada Luminous Lord dengan nyawa turret dekat bahagian tengah tu, saya rasa ada harapan yang besar mereka boleh pecahkan inhibitor tersebut. Jadi mungkin ketika ini apa yang boleh dilakukan adalah untuk melakukan twist lane sahaja terlebih dahulu untuk memperlambatkan farming yang boleh dilakukan oleh Kemboja. Sementara menantikan Lord untuk muncul dalam masa seminit buat ketika ini. Tetapi lihat positioning zone, positioning Chibi sentiasa bersiap sedia untuk melakukan serangan jika Kemboja ingin keluar mencari farm. Berharga pemain yang bernama Ciku Guys ini di bahagian dot lane. Pengeluaran damage yang paling tinggi. Begitu juga dengan Izanami, mainkan watak yang sangat penting. Call Ota yang secara tiruan masih lagi ada. Sox Ross ketika ini telah pun dijumpai. Tetapi bukanlah apa yang dimahukan oleh pasukan Malaysia. Mereka hanya mahu menekan sebelum tibanya lot yang kedua ini. Sekarang kita tengok Cambodia sedikit demi sedikit mereka keluar daripada base mereka di mana mereka dikurung dekat dalam rumah mereka sendiri. Tapi dia berjaya untuk keluar. Sekarang Kwame ke depan, dia berjaya untuk nampak Zorn. Ciku Guys nampak gayanya dia mahukan dia punya orange buff terlebih dahulu. Bukan Cibi punya, Ciku Guys punya. Dan kalau kita melihat perbezaan level jungler buat ketika ini, 12 untuk Nem Candawan manakala 15 untuk Chibi. Pergaduhan retribution yang lebih mudah lagi buat kali ini. Jadi mereka boleh saja memilih sama ada nak memaksa Lord ataupun ingin memaksa team fight. Tetapi Kemboja nampaknya mereka ingin memaksa team fight. Di mana kita melihat Momo juga masih lagi bersembunyi, bersiap sedia untuk melakukan serangan kepada bahagian harapan jika Kemboja berani untuk membuka map. Tetapi sekarang ini Lord terus saja dimulakan. Adakah Kemboja akan bergerak? Nampaknya tidak. Mereka kembali pula. Takut. Mereka terpaksa kerana Ya. kita boleh nampak dekat bahagian tengah tadi Izanami dan juga Ciku Guys. Mereka clearkan minion serentak. Mereka dah freeze, kumpulkan, baru clearkan minion supaya semua push. Jadi pasukan Cambodia mereka tak ada pilihan lain. Mereka kena clearkan minion terlebih dahulu. Kalau tak, mereka just joget-joget dekat kawasan Lord tanpa sesiapa pun daripada pasukan Malaysia berdekatan dengan turret boleh dijatuhkan. Grand final yang dicari sekarang ni. Pasukan Malaysia dapatkan lot yang kedua. Untuk mereka tumbangkan inhibitor turret, itu objektif pertama. Kalau mereka tumbangkan inhibitor turret, dah cukup. Kalau tak dapatkan end game, mereka perlu pulang dulu. Kalau mereka nak tamatkan game ini, sekurang-kurangnya sebelum lot tiba, mereka kena dapatkan satu pemain. Berbeza pendapat dengan saya makan di mana mereka boleh menjadi peluang untuk mendapatkan kemenangan dengan pantas dekat sini. Kerana ketika kena ingat, Kemboja, mereka boleh melakukan comeback dengan hero-hero yang mereka ada dekat sini. Potensi yang cukup berbahaya kalau dibiarkan semakin lama game ini berlanjutan. Tetapi sekarang ini, pertahanan perlu dilaksanakan oleh Kemboja. Malaysia melakukan serangan. Turret di bahagian tengah telah pun ditumbangkan terlebih dahulu. Pasukan Malaysia telah pun masuk di dalam rumah pasukan Kemboja ketika ini. Call Ota telah pun dikeluarkan terlebih dahulu. Call Ota pembalasan daripada Izanami ketika ini. Nem Candawan bergerak di bahagian hadapan terlebih dahulu. Kosal Pisan telah pun dikorbankan ketika ini. Blazing Duet. Tapi lihatlah Wind of Nature yang ada untuk menyelamatkan keadaan terlebih dahulu. Zon yang sangat rendah. Ciku Guys berjaya untuk tembakkan zon mereka. Ada zon yang baik terkena kepada Sokros. Tapi Ciku Guys lewat sangat rendah. Turret Crystal. Sedikit saja lagi untuk Malaysia. Dapatkan kill. Pasukan Malaysia hampir mendapatkan kemenangan. Malaysia ke Grand Final. Buruan pingat emas menjadi nyata. Harapan rakyat Malaysia belum dilunturkan. Wira-wira berjaya mengharumkan Malaysia. Biarpun awal lagi kata-kata ini. Penantian 5 tahun. Penantian 5 tahun. Tempoh yang sangat lama. Waktu yang sangat panjang, akhirnya Malaysia dipandang tinggi. Segala tenaga dikerah, masa dikorbankan, tinggalkan keluarga, isteri, rakan dan tanah air. Membuahkan hasil. Buruan pingat emas menjadi kenyataan. Let's go Malaysia! Masih lagi ada peluang perjalanan kita diteruskan daripada MPL musim kedua. Saya mengulas menantikan nama Malaysia pergi kepada Grand Final untuk mendapatkan pentas yang lebih besar. Dan akhirnya hari ini kita memecahkan sejarah. Mereka telah melayakkan diri kepada Grand Final. Biarpun awal-awal dikritik pemilihan pemain-pemain ini, coach juga diberikan kritikan, tetapi bukti
telah pun ada. Betapa mereka sediakan segala-galanya, kudrat. Wow, menangis, keluar air mata. Ini dah boleh sujud syukur first of all. Alhamdulillah. Itu je cakap alhamdulillah. Menggeletar. Alhamdulillah. Wow. Tahniah dan juga terima kasih perlu kita ucapkan kepada atlet-atlet negara kita kerana mereka yang berjuang di medan pertempuran sebenarnya ini bukanlah satu pertempuran